Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata dia, pada satu hari kami sembahyang asar dengan Nabi SAW. Habis sembahyang, Nabi bangkit berdiri, Nabi bagi satu khutbah. Abu Sa'id kata Nabi punya cerita panjang daripada lepas sembahyang asar itu. Nabi cerita daripada cerita paling awal sampailah cerita nak jadi kiamat. Nabi garapkan sekali. Nabi cerita daripada zaman awal Islam, daripada Islam turun, Nabi cerita apa yang Islam lalui, Nabi cerita kesudahan kepada Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ni sampai hari kiamat, apa nak jadi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata, hafizahu man hafizah. Siapa ingat, dia ingat. Cerita Nabi itu punya panjang. Daripada lepas sembahyang asar, Nabi bangkit berdiri, Nabi cerita tentang apa yang dah dilalui, apa yang akan dilalui dan apa akan jadi pada Islam sehingga menjelang akhir zaman. Cerita Nabi ni panjang ni, sampai Abu Sa'id Al-Khudri kata, kalau orang tu jenis kuat ingatan, dia ingat. Kita kuih 8 suku sampai kuih 9 suku pun lupa, tak ingat. Ada setengah orang pergi dengar ceramah, pergi dengar mengaji kitab, pergi apa, sejam suku, tinggi-tinggi sejam setengah. Balik, bini tak ikut, bini tanya, abang malam ni cerita apa? Wih, macam-macam. Nak main karut lah tu, tak ingat lah tu. Bini dia kata, tak apalah abang cerita main kat saya 3 sudah, apa yang abang dengar malam ni. Dia tanya, jangan duk mengadang, lain kali ikut aku pergi. Dia tanya, tak ingat. Abu Sa'id Al-Khudri kata, Nabi cerita daripada lepas sembahyang asar, Nabi cerita ni sampai dekat nak masuk maghrib. Nabi cerita apa yang jadi pada Islam, apa yang nak jadi. Nabi cerita satu. Dia kata, hafizahu man hafizah. Akan ingat benda ni, hak Nabi cerita ni, orang yang kuat ingatan. Dia boleh ingat semua. Wan nasiyahu man nasiyah. Maka lupalah orang yang lupa. Wa kana fi man qala inna dunya hulwatun khatirah. Dia kata apa yang aku ingat di antara yang Nabi kata dunia ini hulwah. Dan kita kata halwa. Halwa ni maksud apa? Benda manis. Nabi kata inna dunya hulwah khatirah. Yang kata dunia ni manis dan hijau. Manis ni orang suka. Dunia ni apa? Di antara ciri-ciri dunia ialah duit. Dunia ni apa? Kemewahan. Dunia ni apa? Kesehatan. Dunia ni apa? Keseronokan. Dunia ni apa? Nabi kata dunia ni hulwatun khadirah. Satu benda yang manis, satu benda yang atraktif, yang menarik, nampak hijau, nampak subur. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Nabi kata, tapi hampa kena ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hampa di atas dunia ni untuk jadi khalifah. Allah jadikan hampa ni sebagai pemimpin di atas dunia ni. Pemimpin pada setiap peringkat. Hak menang pilihan raya, dia jadi Perdana Menteri. Yang menang di peringkat bawah-bawah ni, dia jadi ahli parlimen. Dia jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri ada yang dilantik jadi exco kerajaan negeri. Hak duduk kerja dalam kerajaan, hak di sekolah dia jadi pengetua. Hak duduk di peringkat daerah dia jadi DO. Dia jadi district officer. Habis-habis tak ada, dia jadi ketua dalam rumah tangga. Dia ayah kepada anak-anak dia. Dia suami pada isteri dia. Dia ketua. Nabi kata Allah jadikan kamu semua dan Allah jadikan di kalangan kamu ini khalifah. Jadi ketua. Fanazirun kaifa ta'malun. Maka Allah melihat dengan amanah ketua yang Allah bagi itu, apa kamu buat? Allah tengok Perdana Menteri, apa dia buat? Allah tengok wakil rakyat, apa dia buat? 3 penggai dia jadi wakil rakyat, 15 tahun dia jadi wakil rakyat. Dia tahu tak tahu dalam kawasan yang dia jadi wakil rakyat, ada yang tak ada benda nak makan. Dia tahu tak tahu berapa ramai orang yang undi dia, yang vote dia di dalam pilihan raya, yang anak nak masuk universiti, duit yuran nak bayar tak ada. Dia tahu tak tahu berapa ramai daripada orang yang undi dia, yang esok ni
nak sambut puasa, nak sambut raya, bukan hati seronok, hati susah. Pas duduk fikir duit tak ada. Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia jawatan sebagai ketua di atas muka bumi ini. Nabi kata fanazirun kaifa ta'malun. Tuhan duk tengok apa dia buat dengan tugas dia sebagai ketua itu. Ala fattaqud dunya. Nabi kata ketahuilah, takutlah kamu, hati-hatilah kamu dengan dunia ini. Kamu nak duit, Tuhan bagi duit, hati-hati dengan duit itu. Kamu nak pangkat, Tuhan bagi pangkat, hati-hati dengan pangkat itu. Kamu nak menikah, kamu nak isteri, Allah bagi isteri, hati-hati dengan isteri kamu itu. Kamu dah menikah, kamu nak anak, Allah bagi anak, hati-hati dengan anak kamu itu. Hati-hati dengan dunia yang Allah bagi kepada kamu. Wattaqun nisa. Nabi kata, dan hati-hatilah dengan wanita, dengan orang perempuan. Sejarah telah menunjukkan kepada kita berapa ramai pimpinan besar dunia yang akhirnya lingkup kerana wanita. Sama ada dia lingkup kerana isteri dia yang dia tak boleh nak kekang nafsu isteri dia, maka dia rosak. Dan ada orang yang lingkup kerana wanita yang menggoda dia. Wa kana fima qala, kata Abu Sa'id Al-Khudri, di antara yang Nabi kata pada hari itu yang aku ingat. Ala la yamna'anna rajulan haibatun nas an yaqula bihaqqin idza alima. Nabi pesan dalam khutbah Nabi lepas sembahyang asar itu, Nabi pesan supaya jangan ada di kalangan kamu yang kehebatan manusia menghalang kamu daripada bercakap benar. Jangan ada di kalangan hampa esok ni kerana gerun dengan orang tertentu, hampa tak berani nak cakap benar. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita memikul amanah menjadi otoriti agama dalam negeri misalnya. Jangan sampai tidak berani cakap benar. Nak habaq salah tak berani. Nak habaq kata benda tu haram tak berani. Nabi SAW kata jangan sampai kehebatan manusia menghalang kamu bercakap benar. Kata rawi hadis ini, dia kata fabaka Abu Sa'id. Abu Sa'id bila sampai tang tu, dia berhenti cerita, dia menangis. Dia duk habang dekat orang duk ada depan dia ni, dia kata aku nak cerita ke hampa satu pengalaman kami waktu hidup sama dengan Nabi SAW. Ada satu hari itu kami semayang asar, Nabi jadi imam, habis-habis semayang, Nabi SAW bangkit berdiri. Nabi bercakap, daripada lepas asar ni Nabi bercakap, sampai nak masuk maghrib. Nabi cerita daripada awal Islam, Nabi ceritalah sampai nak kiamat esok, apa jadi dengan Islam ini. Nabi duk cerita punya banyak, siapa yang kuat ingatan, banyaklah dia ingat. Siapa yang tak apa kuat ingatan, takat mana dia mampu ingat, dia ingat. Abu Sa'id kata, takat yang aku ingat, Nabi pesan sangat-sangat tentang dunia ni. Dunia ni menarik, hati-hati dengan dunia. Di antara ciri dunia ni apa dia? Ada wanita. Wanita ni dah berapa ramai orang tersungkok kerana wanita. Nabi cerita, kata kita ni disuruh supaya bercakap benar. Walau di depan siapa pun, kita cakap benar. Benar tu apa? Yang benar itu ialah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bila dia kata sampai takat tu, dia berhenti, dia menangis. Faqala, kata dia, qad wallahi ra'ayna asya'a fahibna. Demi Allah, dia kata, umur aku ni, dia kata, aku dah tengok macam-macam benda. Dalam banyak-banyak benda yang aku tengok tu, ada yang aku jadi takut, dia kata. Umur, tuan-tuan, kita ada dalam masjid ni hari ni. Masing-masing orang, masing-masing umur dah ada. Ada di kalangan kita, ada dalam masjid hari ni. Dan lalu, zaman Jepun dan lalu. Dengan hari ni dia hidup tahun 2014 lah ni. Dengan dia hidup hari ni, kalau dia nak cerita, tuan-tuan, bukan kata lepas asar nak jadi maghrib. Lagi panjang umur, lagi banyak cerita dia ada. Kami duduk main tadi atas kereta, tadi duduk sembang. Cerita-cerita lama. Cerita start nak cerita pasal handphone aja tadi ni. Nak cerita pasal handphone aja. Ingat balik cerita tahun 70. Tahun 70, tuan-tuan, saya duduk Tasik Gelugur.
Dalam Tasik Gelugong, telefon rumah ni ada 3 tempat. Satu Tasik Gelugong tu, telefon rumah ni ada 3 aja. Satu, balai polis. Satu kedai Cina Hotiang, dia panggil. Satu lagi pondok telefon. Buat pada batu. Pondok telefon buat pada tu dia. Telefon punya keras kalau hitam tu pulas. Tahun 70. Hari ni tahun 2014, tuan-tuan. Nak cari seorang daripada hak ada dalam masjid ni yang tak ada handphone. Anak darjah 1 pergi sekolah bawa handphone. Balik sekolah, keluar kelas tu, keluar telefon terus, telefon. Mama, adik keluar dah. Punya mewah. Tahun 70 nak main 2014 ni bukan dia lama mana pun tuan-tuan. Kalau nak cerita pasal handphone saja, daripada kepala batis sampai Elok Ustaz. Daripada telefon hitam tu, dia main sampai cerita telefon kereta 1 bank. Boleh bawa 1 bank. Aktor 011. Dulu Tokek Balak duk pakai, boh dia kereta masuk dalam hutan balak tu, telefon tu. Lepas tu dia main hak seketui besar pelai hayak tu. Lepas tu dia main sampai hari ni nipis selit orang tak nampak, macam duit RM10 duk dalam poket. Telefon. Kalau dulu nak buat telegram, kena pi biar apa, kena duk karang tulis, kira perkataan, satu perkataan berapa duit, kira lagu nak bayar tu, telegram duk ketok tu nak sampai Kuala Lumpur. Tuan-tuan, bukan berapa lama pun, dalam 20-30 tahun aja jadi lagu hari ni. Tuan-tuan boleh bayang 20 tahun ke depan dia nak main macam mana? Tak gaduh handphone, tak gaduh apa, lagu duk saja-saja tu rupanya duk cakap telefon. Macam mana 20 tahun dulu, orang zaman tu tak pernah ingat ni, benda hak jadi tahun 2014 ni, macam itulah kita hak duk tahun 2014 ni, tak jangka apa nak jadi tahun 2050 esok ni. Tak jangka. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat semua benda ni dalam dunia ni, Allah buat, Allah atur. Daripada zaman 70-an, zaman 80-an, zaman 90-an, dia main zaman milenium, dia tak tahu apa lagi rancangan Tuhan ke depan. Manusia-manusia tu juga, kalau duduk di Malaysia ni, daripada nama tanah Melayu sampai zaman kita panggil Malaysia lah ni, duduk makan nasi tu lah. Tapi manusia dulu dengan manusia lah, cara fikir dia, kemajuan yang dia capai atas kehendak Allah, begitu punya hebat. Inilah yang dikatakan dunia ni hulwatun khadirah. Menarik, dia lagi menarik, dia lagi menarik. Televisyen rumah kita dulu hak kaki 4 tu, buka macam mana kuduk, buka lagu tu, nak dapat tu. Tahun 80, mula keluar TV Color. Tahun 80, baru keluar TV Color. Rumah siapa beli TV Color? Satu kampung tahu, pasal area dia pun Color. Kita duduk kayuh gerek ni, oh dia ni pasang TV Color ni. Pasal area dia, bukan macam area lama. Area dia area Color. Duduk tengok tu, langgak kawan di depan ni. Duduk tengok area, bukan tengok TV. 1-2 siri aja dulu testing keluar gambar color, tak kira dah punya duk tunggu tengok ni drama ni keluar color ni, tak pernah tengok, duk tengok potret pekerti hitam putih. Itu yang kata dunia ni sifat dia apa, dia berubah, lepas tu dia berubah, lepas tu dia berubah. Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat-sahabat semua, kata hampa akan lalui benda-benda ni semua, hampa akan mai pada satu zaman esok, mai pada satu masa esok, di mana manusia pada ketika itu sangat kompleks, sangat complicated. Bila hampa hidup ditakdirkan panjang umur, hampa sampai pada zaman tu kalau berlaku benda tak betul, dan pada masa tu hampa ditakdirkan Allah menjadi satu orang yang ada authority untuk tegur. Jangan tak tegur, Nabi kata. Abu Sa'id Al-Khudri bila teringat balik benda ni, dia menangis. Pasal apa? Pasal dia sahabat Nabi. Pasal dia di antara orang yang ada ilmu. Pasal dia menghadapi keadaan-keadaan yang disebutkan ni. Abu Sa'id Al-Khudri wafat tahun 74 Hijrah. Dia wafat tahun 74 Hijrah di Madinah. Makna umur dia panjang. 74 tahun selepas daripada hijrah Nabi itu baru dia mati. Maknanya bukan sikit benda dia tengok yang berlaku di Madinah ni. Kata dia lagi, fakana fima qala, dan di antara benda yang disebut oleh Nabi SAW lepas sembahyang asar tu, ala innahu yunsabu likulli ghadir liwa'un yawmal qiyamah biqadri ghadrati. Nabi kata di hari akhirat esok, siapa yang masa hidup atas dunia, dia ada buat khianat. Di hari akhirat esok, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan pacak satu liwat, satu bendera di atas belakang dia. Waktu duk ada di padang mahsyar esok ramai-ramai ni, dalam ramai-ramai ni kita nampak ada orang yang belakang dia naik satu bendera.
ketahuilah bahawa itu pengkhianat masa hidup di atas dunia. Di atas dunia dulu dia pecah amanah. Di atas dunia dulu dia buat khianat. Di hari akhirat esok sebagai salah satu azab yang Tuhan bagi kat dia, apa dia? Allah i'lankan kepada orang lain, ini orang pengkhianat masa hidup di atas dunia. Sama ada dia jadi pemimpin, dia mengkhianati amanah kepimpinan. Sama ada dia jadi bapa, dia mengkhianati amanah untuk nak mendidik anak-anak. Sama ada dia jadi satu orang ketua di pejabat, dia mengkhianati anak buah dia. Di hari akhirat esok, Allah pacak satu liwak, satu tiang bendera di atas belakang dia. Naik satu tiang bendera. Wala ghadrata a'zamu min ghadrati imami ammah. Nabi kata apa? Pengkhianatan paling besar ialah pengkhianatan yang dibuat oleh imam al-ummah, oleh pemimpin yang memimpin rakyat. Tuan, bukan satu benda seronok kita jadi pemimpin. Bukan satu benda seronok. Nak jadi wakil rakyat sampai buang duit, sampai belanja, sampai rasuah, sampai macam-macam kerana nak jadi pemimpin. Kemudian bila dapat jawatan, tiba-tiba kita mengkhianati amanah itu. Kita tak peduli pun nasib yang menimpa rakyat yang ada di bawah jagaan kita di hari akhirat esok. Dia adalah pengkhianat terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yurkazu liwa'uhu indastih. Nabi kata ditumbuhkan tiang itu di pungkong dia. Dia naik satu tiang, semua orang nampak. Fakana fima hafizna yawma izin, kata Abu Sa'id Al-Khudri lagi, di antara benda yang kami boleh ingat lagi apa yang Nabi sebut pada hari itu, Nabi kata, ala inna bani Adam khuliqu ala tabaqatin syatta. Nabi kata manusia dijadikan macam-macam jenis. Nabi kata, faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ada manusia yang Tuhan jadikan dia sebagai satu orang yang beranak Islam, hidup sebagai Islam sampai mati dia orang Islam. Ada satu. Beranak-beranak mai, tak minta, tak apa pun, Tuhan bagi kat dia. Beranak-beranak mai, orang bang di telinga. Membesar sebagai anak Islam. Kecil-kecil dah mengaji Quran dah. Hantar pergi masuk pasti, hantar masuk taski, hantar masuk asuhan Islam. Masuk pula Maktab Mahmud, mengaji agama. Sampai akhirnya dia mendapat husnul khatimah. Dapat kesudahan hidup yang cantik sebagai orang Islam. Satu. Ada juga Nabi kata wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Ada sekelompok lagi beranak-beranak mai mak pak kafir. Dia membesar sebagai orang kafir sampai mati dia kafir. Wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Hak ni sedih. Yang ketiga, Nabi kata beranak mai Islam, membesar sebagai orang Islam, masuk sekolah-sekolah Islam, wa yamutu kafiran, mati kafir. Wal ayazu billah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka akhirnya apa jadi? Nabi kata ada manusia man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Beranak Islam, membesar sebagai orang Islam, last minute dekat nak mati, divert dia, tersimpang dia daripada jalan Islam sehingga membawa mati kafir. Wal ayazu billah. Wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Ada juga orang yang bernasib baik. Nabi kata beranak mai kafir, mak pak kafir, membesar dalam rumah mak pak dia kafir. Sebelum dia meninggal dunia, dia dapat Islam, dia mati beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna minhum al-bati al-ghadab sari' al-faid. Nabi kata ada juga di kalangan manusia yang ramai-ramai ni. Ada juga manusia yang lambat marah, cepat sejuk. Dia nak boleh ke marah ni susah lah. Dia jenis orang lambat marah. Dan kalau dia marah pun, sat aja dia sejuk. Satu. Wa minhum sari'ul ghadab, sari'ul faid. Ada jenis manusia ni silap sikit melenting marah, tapi sejuknya cepat. Wa minhum sari'ul ghadab, bati al-faid. Tapi ada orang yang silap sikit marah, nak boleh ke sejuk cukup lambat.
Nabi kata, ala wa khairuhum bati'ul ghadab sari'ul fai. Nabi kata, ketahuilah, yang bagus ni apa dia? Yang bagus ni ialah orang yang lambat marah. Tapi kalau marah, cepat sejuk. Itu bagus, Nabi kata. Nabi SAW nak abang dekat kita, kata manusia ni tuan-tuan pelbagai. Manusia ni berbagai-bagai macam ragam. Duk ada. Saya selalu sebutlah, tuan-tuan semua pun, tuan-tuan ada selera tuan-tuan. Tuan-tuan ada minat tuan-tuan. Ada yang dia minat dia dengan agama ni, dia minat, dia nak dengar agama yang disyarahkan oleh orang politik. Dia mau yang tu aja. Hang abang mai kata ada ceramah agama hak jenis politik ni, dia sanggup sewa van pi. Kuliah mengajar tepi rumah dia tak mai dengar. Dia minat yang tu. Hari ni ada yang jenis minat apa? Nak dengar ceramah agama mau hak ada lawak. Tak ada lawak tak mau dengar. Dia nak dengar hal lawak. Pasal bagi dia ceramah agama ni macam salah satu saluran entertainment. Kita dah kerja daripada pukul 8 tadi, balik pukul 5, pukul 6 di rumah. Penat dah buat kerja, otak pun dah tak larat fikir. Kita nak main dengar lawak aja. Agama ni bukan itu. Agama ni apa dia? Cerita yang Allah bagi tahu, yang Nabi bagi tahu. Cara presentation. Kadang-kadang kita selang-seli supaya tak bosan. Itu saja. Tapi kalau the whole rancangan jadi lawak, kita tak dapat apa. Tapi manusia punya minat ni, ada yang macam tu. Ada manusia, dia ceramah tak mau dengar, mengaji kitab tak mau, apa pun tak mau. Dia duk kira dia nak pergi tolong orang susah. Tolong orang susah tu bagus. Tapi dia tak mau. Apa ceramah, apa pun tak mau. Dia hampa petik jari, abang kata jom, kita nak pergi Kemboja, tolong orang. Dia pergi naik kereta dulu, dia nak pergi. Dia kata ni, siapa nak sanggup jadi sukarelawan, kita nak pergi tolong di Gaza, kita nak pergi tolong apa orang Islam di Syria. Buh nama saya. Macam tu dia minat. Benda tu bagus tak bagus? Bagus. Tapi jangan tak mengaji. Mengaji tak mau. Ilmu agama tak ada. Tapi nak pergi buat baik ni tak kira dah. Ada jenis macam tu. Maka Nabi SAW, lepas sembahyang asar ni, Nabi cakap benda ni. Manusia ni macam-macam ragam. Nabi kata. Hak jenis marah ni apa dia? Hak lambat marah, cepat sejuk. Yang cepat marah, cepat sejuk. Yang cepat marah, lambat sejuk. Macam-macam ada. Hak bagus, Nabi kata apa? Kalau jenis dia lambat marah. Dan kalau dia marah pun sat saja. Sat lagi dia sejuk. Ini orang bagus. Nak cari orang tak marah langsung, tak ada tuan-tuan. Bulan lepas, mukadimah kita cerita Nabi pun marah. Nak cari manusia tak marah langsung. Manusia mesti ada. Marah mesti ada dalam diri dia. Tapi kalau dia marah pun, marah bersebab. Dan kalau dia marah pun, sat saja. Dia tak lama. Ini yang bagus, kata Nabi SAW. Nabi kata, wa innal ghadab jamratun fi qalbi bani Adam. Marah ni macam satu ketui bara api dalam hati kita. Dia macam bara api. Dia duduk menyala. Itu yang kata marah. Ama ra'aitum ila humrati ainaihi wantifakhi audaji. Nabi kata, hampa tak tengok ke orang kalau dia betul-betul marah, mata dia nanti merah, urat tengkok dia nanti jadi melembung. Itu orang marah. Tengok mata merah, dia ni marah ke? Dah dia kena ayam ketum. Tu pun boleh merah juga. Tapi marah ni mata memang boleh merah. Tapi mata merah ni tak mesti marah. Ada boleh jadi ketum, ada boleh jadi kaki pin, ada macam-macam juga. Tapi marah, mata merah. Itu marah betul. Urat tengkok nanti naik melembung, Nabi kata. Faman ahassa bi syai'in min zalik falyalsaq bil ardi. Nabi kata kalau hampa rasa benda tu, rasa macam dia duduk main seram sejuk dia duduk main marah, Nabi kata duduk atas bumi. Duduk atas bumi. Qala, kata Abu Sa'id Al-Khudri, wa ja'alna naltafitu ila syamsi. Bila Nabi duduk bercakap, lepas asar, Nabi start bercakap. Kami dah tengok matahari. Kalau lah, kami tengok jam. Kat pukul 9 dah, mukadimah ni kita tak baca lagi. Hari tu. Dia jadi macam tu. Kan? Zaman tu tak ada jam. Jadi sahabat ni buat apa? Bila Nabi duduk cerita ni, nampak macam tak orang berhenti. Nampak macam mukadimah tak mau habis. Nampak macam tu. Kami tengok matahari. Abu Sa'id Al-Khudri kata, hal baqiya minha syai'un. Nak tengok matahari ada lagi kah? Kah dah terbenam habis dah, maghrib dah kah?
Daripada lepas asar Nabi bercakap ni, Nabi bercakap panjang cerita ni. Nak cerita daripada awal Islam sampailah kepada nak jadi kiamat. Jadi cerita tu panjang. Bila Nabi duk cerita, sahabat duk dengar. Tapi nak tengok matahari pasal apa? Takut sekali maghrib masuk. Kami tengok ke matahari, nak tengok hal baqiya minha syai'un, adakah matahari masih ada baki lagi? Duk ada lagi matahari, maksudnya tak malam lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innahu lam yabqa minad dunya fima madha minha illa kama baqiya min yaumikum hadha fima madha minhu. Bila sahabat nampak duk tinjau tengok matahari, Nabi tangkap dah. Nabi kata apa? Nabi kata, hampa tahu tak, umur dunia yang tinggal ni lebih kurang dengan umur matahari yang nak habis tu. Maksudnya apa? Umur dunia tak lama dah, Nabi kata. Hampa tengok matahari dah nak habis dah, nak maghrib dah. Maksudnya matahari nak terbenam dah, nak habis dah. Begitulah gambaran dengan dunia ini. Dunia sudah berada di hujung usia dia.